Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam live malam ni. Kami tengah buat testing dalam pukul 8.55 ni untuk lihat teknikal. Kerana pada pukul 9.55 kita akan mula buat call in untuk sesi bersama dengan Tok Ki. Dan Alhamdulillah Tok Ki telah pun sampai dan bersedia, dia berada di luar rest awal. Apapun malam ni untuk sesi ni tolong share. Kita akan mulakan dulu dengan sesi perniagaan. Tapi saya akan share dengan saudara mengenai salvage ataupun kita sebut kepala kain. Apa itu salvage ataupun disebut sebagai self-age. Self-age. Jadi untuk itu saudara akan tahu mengenai kepala kain, dan kali ini kita tumpukan sepenuhnya salvage dalam Jepun untuk tahu tentang 14 jenama salvage yang terbaik di Jepun. Selain saya akan cerita tentang apa itu salvage, apa beza kain salvage dengan kain biasa. Sementara tu share dulu. Kita ada banyak hari ini jeans Jepun. Cuma ada beberapa dalam senarai 14 tu tiada dalam simpanan saya. Kerana satu adalah kita pun tahu bahawa Jepun tidak mengeksport keluar industri tekstil mereka kerana larangan bagi penghasilan sisa buangan toksid. Jadi jenama-jenama Jepun seperti Ebisu, seperti Uniqlo, apabila dia nak keluar dalam pasaran mass, mereka akan berpindah ke China. Sebab itu kita jumpa ada Uniqlo dalam bentuk mass adalah made in China. Ebisu dalam bentuk mass juga made in China. Tapi malam ini kita akan bercerita tentang 14 jenama eksklusif Japan untuk saudara tahu. 30 dah? Okey, begitu cepat. Okey. Thank you. Apapun saya akan share dengan saudara untuk saudara tahu tentang apa itu kepala kain. Ada mitos yang menyebut kepala kain adalah kain yang di hujung daripada sekayu kain. Maksudnya dalam sekayu kain akan ada dua kepala kain. Itu adalah mitos dulu yang kita percaya tentang generasi yang menyebut tentang kepala kain. Tetapi mitos tersebut sebenarnya adalah palsu. Apa yang disebut istilah kepala kain ataupun salvage sebenarnya adalah self, S-E-L-F, self-H-E-D-G-E. Kemudiannya British menyebutnya sebagai salvage, S-E-L-V-A-G-E. Manakala Amerika menyebutnya sebagai salvage, S-E-L-V-A-G-E ataupun S-E-L-V-A-E-G-E. Tapi istilah sebenarnya adalah self-H yang bermaksud kalau dalam pakaian adalah nilai perlindungan yang diberi lebih kepada sehelai seluar bagi memastikan kualiti seluar tersebut terpelihara. Maksudnya itu adalah salvage lah. Beza dalam kajian, saya baca kalau jeans ni pengkaji yang paling bagus untuk saudara research adalah Jacob Osborne. Ini adalah rencana yang saya petik daripada analisis saya daripada pakar jeans iaitu Jacob Osborne yang menulis mengenai sejarah jeans di Jepun, reputation jeans di Jepun serta keistimewaan jeans di Jepun. Kalaulah anda menggunakan kain biasa, bererti kepadatan kain itu hanyalah 1.5 meter keperluan bagi selai seluar. Tetapi kepadatan yang sama untuk selai seluar salvage ataupun seluar kepala kain ni, yang saudara lihat ni, dia memerlukan 2.5 meter. Bererti kepadatan kain bagi kain kepala kain adalah 60% lebih padat daripada kain biasa. Ini beza dia apabila kita bercakap tentang salvage. Dan kemudiannya berlaku pula yang saudara selalu dengar ounce, 12, 15, 17 sampailah 21 dan 25 ounce. Itu bergantung kepada jenis kain yang digunakan. Untuk pengetahuan saudara, kebanyakan daripada 14 jenama terbaik di Jepun menggunakan cotton dari Zimbabwe. Bukan cotton dari Amerika tapi cotton dari Zimbabwe. Dan untuk pengetahuan saudara juga, apabila menjelang tahun 1950, Amerika telah menukar penggunaan mesin jahit yang seperti saya pernah cerita pada saudara bahawa Levi's menukar mesin mereka keseluruhan pada 1960. Kerana apabila mereka menghasilkan pengeluaran mass, mesin-mesin autentik yang sangat limited penghasilan dia tidak digunakan. Jepun tidak pernah menghasilkan jeans kecuali selepas Perang Dunia Kedua. Ini saudara juga harus tahu fakta dia. Seperti saya katakan tadi, Levi's mengeksport jeans pertama mereka ke Jepun pada tahun 1952. Dan jeans Levi's menjadi trending di Jepun pada tahun 1954. Begitu juga tahun yang sama Red Wing mengeksport jenama mereka ke Jepun pada tahun 1952 sebagai kasut untuk kegunaan buruh, kegunaan kerja kasar dan juga kegunaan industri kejuruteraan. Tetapi pada tahun 1954, Jepun adalah negara pertama yang menukar kombinasi Red Wing daripada kasut bagi pekerjaan berat dan kejuruteraan kepada kasut yang digayakan sebagai fashion harian. Apabila selepas Perang Dunia Kedua, Jepun ingin menghasilkan jeans yang bersifat autentik.
jeans yang mereka anggap mestilah mencapai satu kualiti yang sangat tinggi. Pada waktu yang sama pula, industri tekstil di Amerika merosak dengan teruk dan kebanyakan syarikat-syarikat jeans di Amerika menjual mesin mereka kepada Jepun. Ini yang menghasilkan Jepun menggunakan mesin yang sama hingga hari ini. Itu yang menjadikan kenapa kita bercakap tentang jeans Jepun hari ini adalah bagi mereka yang meminati barangan vintage. Jeans terakhir yang dikeluarkan di Amerika adalah pada tahun 2002 dan seterusnya kita hanya mengumpul jeans yang datang daripada Made in Mexico, Guatemala atau saya sebut sebagai jeans yang dihasilkan oleh negara-negara Amerika Tengah. Atau kita collect lagi Levi's yang dihasilkan oleh negara-negara Caribbean sama ada Haiti, Republik Dominican. Baik, tadi saya dah cerita tentang kepala kain. Begini, contoh dia, kepadatan benang bagi kain biasa adalah 1,200 kepadatan benang bagi kain biasa. Manakala jeans bagi kepala kain, yang saya ambil contoh ini adalah Momotaro. Yang saya pegang sekarang ni Momotaro, ini menggunakan 1,800 kepadatan benang ni. Berarti dia 60% lebih padat daripada seluar yang bukan selvage. Jadi saya dah jelaskan kepada saudara tadi istilah kepala kain. Dia bukanlah satu kain yang panjang di hujungnya ada kepala. Tidak. Dia adalah tenunan yang memang ditenun untuk keluaran kepala kain. Iaitu bergantung kepada, iaitu tenunan yang mengikut kepadatan yang akan digunakan kepada kepala kain. Sebab tu saudara tengok ini the flat head ni. Jenama yang menduduki tangga yang ke-12 dalam senarai ranking jeans terbaik Jepun, boleh berdiri. Walaupun seluar ni dah 2 kali, 3 kali dipakai, masih lagi boleh berdiri. Ini selalunya yang orang buat gimmick lah tentang jeans Jepun adalah bagaimana jeans tu boleh berdiri, menunjukkan kerasnya kain dia. So saya mulakan dengan menamakan jeans yang pertama dan dianggap oleh penganalisis jeans yang saya sebut tadi, iaitu Jacob Osborne, yang dianggap sebagai jeans yang terbaik di Jepun adalah Momotaro. Kalau saudara lihat dua line ni, ini adalah trademark Momotaro. Ini adalah Momotaro Special Edition lot 07. Yang saya suka adalah kerana dia menggunakan benang berwarna pink. Benang yang sama digunakan oleh Selvage Momotaro yang berwarna hitam. Saya tak bawa ini hari dan saya tak pasti dah dekat mana saya letak. Momotaro juga mengeluarkan selai jeans berwarna hitam, black, super black Momotaro berwarna hitam menggunakan benang pink, dan model 07 ini adalah Selvage Momotaro yang juga mengenakan benang warna pink dan menggunakan lining kepala kain dia warna pink. So Momotaro disenaraikan sebagai jeans nombor 1 oleh Jacob Osborne. Ini adalah Momotaro. Kalau saudara nak lihat dari dekat, saya tunjuk ini Momotaro. Dan ini adalah Momotaro 13 ounce. Dia boleh pergi sampai 15 dan ada 21. Jeans yang kedua tidak ada dalam simpanan saya, iaitu Oni Denim. Oni Denim, untuk pengetahuan saya boleh beritahu pada saudara, Momotaro dilahirkan di Kojima, di mana hanya ada 2 bandar jeans di Jepun, Kojima dan juga bandar Osaka. Ini adalah jeans Kojima. Siapa yang mula menghasilkan jeans di Jepun selepas Perang Dunia Kedua? Saya lupa bagi tahu pada saudara. Pada tahun 1972 muncul seorang lelaki yang bernama Kodama Mills. Kodama Mills adalah seorang warga Jepun yang suka pada fashion, dan beliau menghasilkan jeans yang pertama dengan jenama KD8. Tetapi dah tak ada dah, KD8 dah tak keluar dah. Tapi beliau adalah pengasas jeans moden di Jepun dengan menghasilkan jenama KD8. KD8 dah tak ada. Dan seterusnya saya ceritakan kepada saudara tentang Momotaro. Momotaro adalah jeans daripada Kojima, iaitu bandar yang menjadi hubs jeans di Jepun. Syarikat didaftarkan pada tahun 2006 dan kini disenaraikan sebagai jeans nombor 1 di Jepun. Kemudian kita akan pergi kepada jeans nombor 2 yang tiada dalam simpanan saya, iaitu Oni Denim. Tiada dalam simpanan ketiga saya. Jeans yang ketiga adalah Blue Japan. Nama dia pun simple, iaitu Blue Japan. Manakala jeans yang keempat yang disenaraikan sebagai terbaik di Jepun adalah Blue Jeans Japan. Simple, nama dia Blue Jeans Japan. Jadi jangan keliru, Blue Japan dan Blue Jeans Japan. Nombor 3 adalah Blue Japan, nombor 4 adalah Blue Jeans Japan. Nombor 5 barulah jatuh kepada Ebisu. Saya pun punyalah cari mana pergi Ebisu, saya pun tak tahu, tapi di kedai ni ada satu Ebisu. Inilah Ebisu, tapi Ebisu yang dihasilkan di Jepun adalah bermula pada tahun 1991. Boleh dianggap sebagai jenama vintage di Jepun kerana ini adalah syarikat yang berdaftar pada 1991 selepas Evis. Ada orang tanya? Kalau berminat boleh cerita, tak ada masalah. Benda-benda ni bukan susah nak dapat pun.
Ini adalah satu jenama daripada Osaka. Berbanding tadi saya sebut nombor 1, Momotaro, dia adalah datang daripada Kojima Oyakama. Manakala ini adalah jeans daripada Osaka, iaitu dua saja kawasan di Jepun yang digazet sebagai hub bagi industri jeans. Nombor 3 saya dah sebut tadi, Blue Japan. Kemudian nombor 4 adalah Blue Jeans Japan. Apakah jenama nombor 5? Evisu. Dan apakah jenama yang berada di tangga ke-6? Di tangga ke-6 adalah Ironheart. Ini Ironheart. Dia keluar special dia ada kalau saudara nak beli Ironheart, pastikan saudara beli edisi yang berjahit W ni. Okey, ini adalah edisi yang ditanda sebagai grade terbaik dalam Ironheart. Saudara boleh tengok ketebalan teks dia. Ini saya rasa saya 25 ounce ni. Teks dia ini adalah yang paling diburu pada teks ni. Yang paling diburu. Okey, biasanya disebut sebagai four season jeans. Ada juga menyebut sebagai riders jeans. Ada yang sebut sebagai bike jeans, motorbike jeans. Ini pakainya kurang selesa, tetapi bagi jenama Ironheart, mereka menyenaraikan model IH555S ini adalah sebagai keluaran yang terbaik dan keluaran yang paling mahal. Bagi sekiranya saudara ingin tahu kedudukan yang ke-6, siapakah jeans yang menduduki tangga yang ke-6? Tangga yang ke-6. Kita sedang mencari tangga yang ke-6. Mana dah ditanda tadi? Tangga yang ke-6 adalah... mana tangga yang ke-6? Tangga yang ke-6. Ni tak ada, ni lokal Malaysia. Ni tak disenaraikan. 6 kita pergi kepada mana yang habis luarnya, saya dah hempas ke bawah. Tak apa, kita pergi kepada tangga yang ke-9, senang untuk saudara tahu. Tangga yang ke-8 adalah sugarcane. Saya rasa 6 adalah sugarcane. Sugarcane okey. 7 dulu. Kita pergi ke tangga yang ke-7, biasalah ini yang paling popular di Malaysia, iaitu Samurai. Samurai dianggap sebagai jenama jeans yang paling laris di Malaysia. Berbanding dengan yang saya sebut tadi sebagai Oni Denim, Blue Japan, Blue Jeans Japan. Ini adalah yang paling laris, 7, iaitu jenama Samurai. Samurai satu lagi syarikat yang juga base di Osaka, sebab ada 2 saja bandar yang menghasilkan jeans, iaitu Kojima dan Osaka. Samurai adalah syarikat yang didaftarkan pada 1997 dan ini adalah kualiti jeans dia. Saya masih menganggap bahawa Samurai adalah jeans yang best untuk dipakai untuk orang macam saya, adalah saya pilih Samurai. Bagi yang ke-8 adalah Sugarcane. Sugarcane adalah syarikat yang dibeli. Sugarcane adalah jeans daripada United States, 40-an. Kemudian ditutup dan dibeli oleh Japan. So now sekarang berada di tangga yang ke-8. Beza sekiranya dia masih lagi keluar version US, iaitu saudara melihat tag bintang ni. Manakala version Jepun tidak di-tag oleh bintang ni. Jadi saya tunjuk kebetulan adalah US, sebab saya cari yang Japan tadi, saya tak tahu almari mana saya letak. Ini yang tag ni adalah berarti masih lagi dibuat di US dengan menggunakan mesin US. Tapi bila saudara beli, walaupun kedua-duanya salvage, saudara akan dapat merasa tekstil Japan lebih baik. Berbanding dengan kualiti kain yang dikeluarkan oleh Amerika, walaupun sama-sama 12 ounce. Bagi yang menduduki tangga yang ini, tangga yang ke-8, kita akan pergi kepada tangga yang ke-9. Saudara tahu ini adalah yang paling saya minat di Artisan. Ini saya pakai juga di Artisan. Okey, ini adalah di Artisan. Okey, di Artisan adalah daripada Osaka. Satu lagi jeans yang dihasilkan di Osaka. Dan saya boleh bagi tahu kepada saudara, di Artisan melancarkan banyak desain baru, tapi tidak diperolehi negara kita kerana PKP, kerana COVID-19. Begitu juga Denimio. Denimio juga melancarkan jenama mereka. Saya tengok Denimio memang cantik, keluaran Jepun yang baru, kerana menggunakan kain jeans yang pertama menggunakan kepala kain, tetapi berbenang di dalam berwarna perang. Itu antara yang menarik tentang Denimio. Di Artisan juga melancarkan banyak model baru. Yang ke-10 tiada dalam simpanan saya, iaitu Tanuki. Tanuki adalah satu lagi jeans yang didaftarkan di Osaka. Kita akan pergi kepada tangga yang ke-11, semua orang tahu. Ini sangat popular di Malaysia, the flathead. Majoriti di Malaysia ni kita pakai Evisu.
di Malaysia ni kita tahu Momotaro, kita pakai Evisu, kita pakai apa ni Ironheart, Samurai dan kita pakai Flathead. Flathead sangat popular di negara ini. Ini apa ni adalah apa ni Flathead. Satu lagi kepala kain yang cantik, desain yang cantik dan disenaraikan oleh Jacob Osborne sebagai yang ke-11. Siapa yang berada di tangga yang ke-12? Yang berada di dalam tangga yang ke-12 adalah jenama Nagano. Saya tak pernah jumpa jenama Nagano, kecuali di Bangkok saya pergi saya jumpa Gelado. Tapi tidak disenaraikan oleh Jacob Osborne. Walaupun Gelado saya tengok desain dia dan saya tengok kualiti kain dia, baik saya tak bawa Gelado malam ni. Saya rasa Gelado antara jeans yang bagus, seperti juga Tenryo. Ini pun tidak disenaraikan oleh Jacob Davis, oleh Jacob Osborne. Tenryo juga tidak disenaraikan sebagai jeans 14 jeans terbaik di Jepun, walaupun saya rasa Tenryo ni saya suka adalah kerana berbenang lantai dalamnya. Tenryo menggunakan purple, greenish dan juga bluish. Ini yellowish lah di dalam kain lantai dia yang kemudiannya menjadi ikutan sekarang. Sebenarnya Tenryo yang mengeluarkan dulu kepala kain, tetapi kain dalamnya tidak menggunakan berbenang putih. Okey, selepas tu kita dah pergi ke Flathead. Selepas Flathead adalah Nagano. Yang berada di tangga 13 adalah jeans yang saya sarankan untuk saudara beli, walaupun saya cuba membelinya di online tetapi tak dapat. Saya tak pasti kerana pengedar di Jepun menghentikan pembelian di online kerana tak dapat membuat penghantaran. Sebab saya tengok itu dipanggil Two Cat Brand ataupun Taking Care Business, TCB. TCB menggunakan gambar 2 ekor kucing, tetapi pada waktu yang sama ownernya mengatakan bahawa jika anda ingin berjaya, Taking Care Business. Jadi TCB mempunyai 2 makna, sama ada Two Cat Brands ataupun Taking Care Business. Satu lagi jenama yang dikeluarkan oleh di Kojima, berarti TCB adalah jenama Kojima. Manakala jenama yang ke-14 yang disenaraikan di tempat yang terakhir, ini adalah model yang latest dikeluarkan oleh jenama yang ke-14, iaitu Big John. Big John dia menggunakan perkataan since 1940 kerana mereka membeli lesen dan juga seluruh barangan jahitan, kilang dan juga tekstil yang pernah diterbitkan di Amerika. Berarti semua barangan Big John yang saudara pakai daripada Jepun menggunakan mesin yang sama, tekstil yang sama, teknologi yang sama. Cuma didesainkan mengikut masa kini. Ini adalah Big John yang terkini, keluaran 2020, made in Japan, yang disenaraikan oleh Jacob Osborne di tangga yang ke-14. So itu kita discuss sikit pasal jeans Jepun, tentang kepala kain. Dan saya jelaskan kepada saudara bahawa mitos yang mengatakan kepala kain adalah kain yang berada di hujung ke kayu adalah salah. Kepala kain atau disebut sebagai self-edge ini adalah kain yang ditenun dengan menggunakan campuran cotton dan wool, tetapi dengan tenunan yang lebih padat. Pada perangkaan yang disenaraikan oleh Jacob Osborne, dia mestilah 60% lebih padat daripada kain jeans biasa. Berarti kalaulah sehelai jeans biasa menggunakan 1.5 meter kain, tetapi bagi kepala kain dia menggunakan 2.5 meter. Kepadatan benang seperti mana yang pernah disebut, sekiranya Levi's menggunakan Levi's biasa kepada kepadatan 1200 benang, manakala Levi's Big E menggunakan 1800 kepadatan benang. Itu beza dia apabila saudara melihat kepala kain. Berapa orang? 93. Itu cerita mengenai jeans. Kebetulan yang ada di sini semua saiz 30, tak ada yang tak ada apa pun. Dan saya nak cerita lagi satu tentang jeans yang paling saya suka, yang vintage, yang saudara kena simpan kalau bermain jeans Japan, yang dipanggil bapak bagi segala jeans Jepun sebelum datang Momotaro, sebelum datang Evisu, sebelum datang Flathead, sebelum datang Ironheart, adalah denim. Ini denim. Denim memiliki kain yang terbaik dan saya menganggap bahawa denim mempunyai kain yang lebih baik daripada Levi's 501 XX. Ini kelebihan denim. Saya simpan selai. Kebetulan jeans ni diperolehi di Indonesia, di Padang, Indonesia, oleh seorang rakan dan kemudian bawa balik jual pada saya. Dia adalah vintage 80s dari Japan. Anda boleh tengok kualiti jahitannya. Ini kira barang bersarang lah, tersebar dekat mana, kemudian sangkut di Padang, dibawa balik dengan kualiti jahitan yang kita boleh tahu kata ini adalah mesin lama.
mesin lama, tetapi mesin ini telah pun dipindahkan ke Jepun. Sebab mengikut sejarah yang ditulis oleh Jacob Osborne, apabila industri tekstil tidak begitu baik pada tahun 1950-an di Amerika, dan pada waktu yang sama selepas Perang Dunia Kedua, industri jeans begitu meledak di Jepun. Apabila orang Jepun mula ingin bebas, orang pelebur sudah tidak lagi berada di bawah sistem Bushido, di mana dipanggil kerajaan feudal. Mereka memilih gaya hidup moden dan jeans menjadi trend yang sangat luar biasa. Tidak digunakan di Jepun sebagai untuk industri, untuk pekerjaan berburuh atau tidak, tapi seperti mana kasut Red Wing digunakan di Jepun untuk style, gaya hidup harian, sedangkan di Amerika digunakan untuk industri kerja berat, termasuk industri minyak. Tetapi Jepun telah berjaya membeli semua mesin-mesin yang dimiliki oleh syarikat-syarikat Amerika yang tidak lagi produce mass, di mana syarikat-syarikat Amerika mula menghasilkan kain yang lebih rendah kualiti dia dalam production yang lebih besar, kerana mereka ingin menjual sebanyak mungkin. Untuk pengetahuan saudara, setiap tahun Amerika mengeluarkan 400 juta helai jeans untuk kegunaan domestik. Oleh kerana isi rumah di Amerika, macam saya sebut pada saudara, Amerika adalah negara yang mempunyai 360 juta penduduk. Dengan isi rumah kira-kira 80 hingga 90 juta isi rumah, berarti per kapita mengatakan satu isi rumah di Amerika memiliki 7 helai seluar jeans. Secara totalnya Amerika menghasilkan 400 juta helai seluar jeans setahun. Tetapi saya tak begitu menarik. Saya tunjuk ini adalah jeans yang dipanggil butik branded daripada Amerika. Kalau saudara tengok, ini adalah Seven for All Mankind. Waktu dia dilancarkan, dia menggunakan model dia termasuk artis Britney Spears. Saudara tengok, walaupun dia kepala kain, kualiti kain dia, ya Allah, Tuhan sajalah yang tahu. Nak dibandingkan dengan kain Jepun ni, saudara tengok the flat head yang boleh berdiri walaupun telah dipakai tapi belum dibasuh, masih boleh berdiri. Saya tunjuk pada saudara beza apabila Jepun menghasilkan jeans dalam era moden. Ini saya ambil jenama yang tidak disenaraikan 14 yang terbaik lah. Saya pilih jenama yang tidak disenaraikan, iaitu Tenryo. Tenryo tidak disenaraikan sebagai 14 yang terbaik, tapi saudara boleh lihat. Seven for All Mankind adalah jeans yang dipakai oleh artis Hollywood. Waktu dia dilancarkan, dia menggunakan artis Hollywood termasuk Britney Spears sebagai model dia. Seven for All Mankind. Dan ini adalah Rukyo, Tenryo, jeans yang tidak disenaraikan sebagai 14 terbaik di Jepun. Cuba saudara boleh lihat kualiti dia. Ini adalah jeans yang pernah dilancarkan di Hollywood dengan menggunakan artis-artis Hollywood sebagai model. Kualiti dia Tuhan sajalah tahu. Kalau nak simpan pun tak berbaloi. Tapi ini adalah Tenryo, jeans yang tidak disenaraikan sebagai 14 terbaik. Beza kualiti. Dan saya tunjuk jeans made in Malaysia yang saya simpan, dan saya sangat bersedih kerana pembikinnya telah pun menutup industri ini. Ini adalah jeans yang dihasilkan di Taman Seri Rampai, Gombak oleh budak Malaysia di bawah jenama Ceremony. Pada tahun 2012-2013 dia menghasilkan jenama ini dengan keupayaan 400 helai setahun. Saya membeli 400 yang pertama. Siri yang ada pada saya ni adalah siri 400 yang pertama. Saya doakan dia kembali ketika jeans telah mendapat tempat, dan desain dia sangat cantik. Dan saudara boleh bayangkan kualiti yang dihasilkan oleh budak Malaysia di Taman Seri Rampai dari segi kain dia dengan kualiti yang dihasilkan oleh San Francisco bagi pasaran Hollywood. Saudara tengok, ini made in Malaysia. Dihasilkan oleh budak Melayu di Taman Seri Rampai, Taman Seri Rampai Setapak. Ini adalah jahitan 400 yang pertama dia try, dan saya beli pada dia pada tahun 2012. Dan ini adalah Seven for All Mankind. Saudara boleh lihat beza dia. Ini 1,000 lebih harga dia, ini RM400. Ini made in Malaysia. Ini made in San Francisco untuk pasaran Hollywood. Ini made in Setapak, pasaran di Coket. Saudara boleh nampak beza dia. Dan bagi kalau saudara main kepala kain, saya masih lagi menganggap, kata saya ada beberapa kepala kain yang dibuat handmade oleh pembikin dari Thailand. Termasuklah jenama Max. Tapi saya masih menganggap kata Ceremony made in Malaysia yang menggunakan logo bunga raya ni jauh lebih baik daripada 3 jenama yang saya beli made in Thailand tetapi adalah handmade. Di mana Thailand menjualnya pada harga RM1,300 ke RM1,500 Malaysia. Jenama Max. Dan selain saya tak ingat jenama dia. Tetapi saya masih menganggap Ceremony, jenama bunga raya yang dihasilkan oleh tukang jahit Malaysia ni. Saudara tengok tag dia, pompai dia, logo dia.
jahitan dia, design kocek dia, button yang dia gunakan, finishing dia semua okey, cuma dia tidak ada mesin untuk mematikan rebate di bahagian belakang ni saya. Oleh kerana dia adalah handmade di rumah, so dia tak boleh menggunakan rebate. Hanya ini saja yang tak ada pada jeans made in Malaysia ni, iaitu mematikan rebate bagi pocek belakang. Tetapi secara keseluruhan, pembikinan jeans ni saya anggap mencapai tahap untuk sekurang-kurangnya berada sama seperti Big John yang dikeluarkan oleh Jepun dan jauh mengatasi jeans moden. Kalau saudara lihat apa make Italy tu? Aduh, hai, saya ada dua line tak bawa tadi. Nudi. Kalau saudara bandingkan make in Malaysia ni yang dihasilkan oleh seorang tukang jahit dari setapak ni, saya kata, dengan Nudi, ini 3 kali lebih baik daripada Nudi. Walaupun saya akan spend Nudi RM800 lebih. Tapi jeans ni pada tahun 2012 dia hanya jual dengan harga RM400 je. Dan saya dah pakai berkali-kali. Saudara boleh tengok keadaan dia selepas 8 tahun. Saya ingat saya basuh sekali. Kualiti yang dihasilkan oleh budak Bumi Putera di Malaysia, made in Setapak, Taman Seri Rampai, jauh lebih baik daripada apa yang saya boleh sebut saudara beli Nudi made Italy ataupun Seven for All Mankind dari USA. So, itu saja kita punya story. Kalau ada siapa nak tanya, saya tanyalah, nak beli online je lah. Sebab ini adalah collection saya. Cuma saya nak cerita adalah untuk memudahkan saudara menghapuskan tahyul mengenai kepala kain. Bahawa kepala kain bukanlah kain di hujung ke kayu, tetapi kepala kain adalah salvage ataupun self age, di mana kualiti kain yang dihasilkan dibuat dengan lebih tinggi, kedudukan benang yang lebih padat, dan Jepun menggunakan benang yang berbeza daripada benang yang digunakan di Amerika, di mana tekstil yang dihasilkan untuk jeans Jepun semua menggunakan cotton dari Zimbabwe. Itu beza dia kenapa kita lihat tekstil Jepun, bila kita pegang sama ada Momotaro, kita pegang Evisu, kita pegang Flathead, kita pegang Gelado, kita akan dapat rasa tekstur tekstil itu sangat berbeza kerana mereka tidak menggunakan kapas daripada Amerika, tapi mereka menggunakan kapas khas daripada Zimbabwe yang ditanam di Zimbabwe dan dibawa ke Jepun untuk menghasilkan kain jeans yang kemudiannya kita sebut sebagai kita sebut sebagai legasi Jepun lah, daripada dua bandar iaitu Osaka dan juga Kajima. Dan kita menganggap bahawa saudara perlu tahu bahawa bapa jeans di Jepun adalah Casado Mills yang menghasilkan KD8. Yang sekarang ni kalau saudara menyimpan brand KD8, saya anggap adalah vintage sebab selama main ni saya tak pernah dengar orang sebut KD8 dan saya tak pernah tengok model KD8. KD8 dihasilkan pada tahun 1972. Berbanding semua jenama yang ada ni, 14 jenama yang ada dihasilkan pada tahun 1990-an kecuali Big John. Kerana Big John adalah jenama yang dibeli oleh Jepun daripada production Amerika tahun 1941, maka Jepun membawa reputation since 1941. Dia ada beberapa lagi jenama yang saya sarankan pada saudara untuk lihat dari dekat, iaitu sekarang ni yang tengah keluar adalah Denimio. Saudara boleh lihat Denimio, design dia agak menarik bagi pemain fashion, terutamanya saudara yang suka kepada slim fit. Denimio adalah jenama yang baik bagi mereka yang cuba bermain dengan jeans Jepun, dan abaikan jeans Amerika kerana saudara belanja 1,000 lebih untuk dapat Seven for All Mankind kerana dia pernah dipakai oleh David Beckham dan Britney Spears. Tapi saya anggap dia tak boleh lawan lah make in Setapak. Seremoni make in Setapak jauh lebih baik kualiti dia walaupun dijual dengan harga RM400. Okey, itu saja kita punya tutorial tentang jeans legasi Jepun. Kita akan jumpa selepas ini dan Tok Ki telah pun sedia. Anda semua boleh bersedia, rehat dan dapatkan kopi. Dan kembali ke Garasi TV untuk bersama dengan Tok Ki. Assalamualaikum.